Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Jadi kita masuk kepada pengenalan, iaitu kitab ini merupakan sebuah kitab karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah yang hidup sekitar tahun 1307 Hijrah. Beliau merupakan seorang allamah, iaitu orang yang sangat dalam ilmunya, yang memiliki sifat warak serta seorang yang zuhud. Beliau juga terlibat dalam meneliti karya tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan karya muridnya iaitu Ibnu Al-Qayyim dengan penuh teliti dan pemahaman. Kitab Al-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman ini kemudiannya dibahaskan oleh Syekh Prof. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbas Al-Badr. Buku ini menyebutkan tidak kurang dari 9 buah dan manfaat dari iman yang boleh dinikmati kemanisannya oleh seorang mukmin, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Dan jika semakin tinggi tingkat keimanan seseorang tersebut, semakin nikmat pula buahnya, dan dari segi kuantiti dan kualiti yang akan diperolehinya. Jadi beriman itu tidak hanya ucapan di lidah, namun ia terus tertanam dalam hati, terikrar dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan-amalan zahiriyah dan batiniyah. Pohon iman yang baik pasti akan berbuah dengan baik, dan begitulah sebaliknya. Salah satu faktor terpenting dalam usaha untuk menumbuhkan iman yang baik adalah dengan mengambil ilmu dan makrifat tentang iman dari sumber yang hak dan sahih dan yang telah ditetapkan oleh syarak. Seterusnya, usaha memperbarui iman adalah merupakan kemestian yang perlu diusahakan semampu mungkin bagi setiap Muslim. Syekh As-Sa'idi telah meninggalkan satu risalah berharga yang mendorong pembaca meneliti punca-punca yang membuahkan iman dan faedah daripadanya. Sesungguhnya nikmat keimanan akan semakin dirasai berkadar dengan tingkatan keimanan yang diusahakan oleh seseorang hamba itu. Seterusnya masuk kepada latar belakang ceramah. Yang pertama iaitu konteks video ceramah ini berlandaskan penggunaan kitab Al-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi. Kitab ini merupakan kitab bagi pembelajaran akidah, iaitu mengenai penjelasan iman dan hakikat keimanan itu sendiri. Ceramah ini telah disampaikan oleh Ustaz Abduzza dan menceritakan tentang sebahagian topik, iaitu sebab-sebab menguatkan dan menyembuhkan iman seseorang. Ceramah ini berlangsung di Masjid Sulaiman Al-Quraida yang merupakan masjid Mahat Sa'adu Ma'ad yang berada di Palembang, Indonesia. Ceramah ini juga disiarkan melalui laman sasaran YouTube di bawah pengurusan Mahaza TV, iaitu sebuah halaman YouTube Mahat Sa'adul Ma'ad. Durasi video ceramah ini ialah 48 minit dan 1 minit untuk sesi menjawab soalan yang ditujukan kepada ahli jemaah masjid yang hadir. Seterusnya kita masuk kepada isi kandungan, membincangkan tentang hal-hal yang dapat menguatkan iman seseorang manusia. Dan di antara hal yang dapat menumbuhkan atau menguatkan iman adalah dengan membiasakan diri untuk menghadapi sesuatu yang dapat melemahkan iman, seperti perbuatan kufur dan perbuatan nifak. Yang dimasukkan dengan perbuatan kufur dan nifak itu ialah perbuatan-perbuatan orang yang munafik dan sifatnya yang fasik. Semua ini adalah perkara-perkara yang dapat menghilangkan keimanan seseorang, dan paling tidak ia akan menyebabkan berkurangnya iman. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah juga ada berkata bahawa pada masa lalu orang-orang yang terpilih di kalangan umat ini, mereka sangat mementingkan keimanan mereka sepanjang masa.
Mereka sentiasa berusaha menambah iman itu dan menguatkannya. Mereka sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditegakkan di atas iman dan ditambah kepada mereka dari ilmu akidah dan perkara-perkara yang dapat menambahkan keimanan mereka. Maka sesungguhnya iman itu haruslah melakukan semua sebab-sebab yang dapat menguatkan dan menumbuh iman. Dan bersamaan itu juga seseorang harus menolak atau perlu menghilangkan semua penghalang-penghalang iman agar tidak terpesong dari larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, seseorang perlu memerlukan sesuatu yang dapat menguatkan imannya dengan ketakwaan, amal-amal soleh dan sebagainya. Antara perbuatan yang menjadi punca kepada penghalang iman adalah dengan membuat perbuatan kufur, maksiat dan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala serta ajaran Rasulullah SAW. Seseorang perlulah bersegera menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar imannya sentiasa bertambah. Jangan sampai hari ini kita menanam dan diserang ke pohon imannya, tiba-tiba diracuni, dirosak dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan kufur yang kita lakukan. Jika seseorang hamba itu mahu pohon imannya tumbuh kuat dan besar, maka seseorang harus menjaga anggota tubuh badannya. Kerana semua anggota tubuh badannya harus dijaga dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Contohnya, mengeluarkan ucapan yang dapat merosakkan iman, mata yang melihat perkara haram dan telinga yang mendengar perkara-perkara yang dapat melemahkan iman. Menjaga iman ini adalah perkara yang paling berat sekali kerana orang-orang yang duduk dalam lingkungan yang baik susah untuk menjaga imannya, apatah lagi orang yang duduk di dalam lingkungan yang rosak. Seterusnya, Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang yang menjaga imannya seperti kebun yang berada di dataran tinggi. Lalu kebun tersebut ditimpa oleh hujan, maka kebun tersebut akan menghasilkan buah-buah yang 2 kali lipat. Dan apabila kebun tersebut tidak ditimpa hujan, kebun yang ada di dataran tinggi itu tidak akan disirami dengan titisan embun, dan itu sudah mencukupi untuk kebun tersebut menghasilkan buah-buahan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Tidak akan sia-sia apa yang dilakukan oleh seorang hamba dari amal-amalnya, kebaikan-kebaikannya yang dia lakukan setiap hari. Dan jika seseorang sudah dikuasai oleh hawa nafsu jahat dan dia sudah jatuh dalam fitnah syahwat dan syubhat, maka tepatlah baginya perumpamaan ini, iaitu perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, iaitu ayat 266. Di bawah disertakan ayat berikut. Dan maksud bagi ayat 269 tadi, iaitu adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuannya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandungi api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Maukah kamu seperti orang yang memiliki kebun dan dalam kebunnya itu terdapat pohon-pohon kurma dan anggur. Di kebun itu dialiri oleh sungai-sungai dan kebun ini menghasilkan banyak sekali buah-buahan. Lalu tuan kepada kebunnya itu dimakan oleh usianya yang tua, sedangkan dia mempunyai keturunan anak-anak yang masih kecil. Lalu kebun yang dimiliki itu ditimpa oleh angin kencang, dan angin kencang itu tadi mengandungi api sehingga membuat kebunnya terbakar. Ini adalah perumpamaan bagi orang yang jatuh dalam fitnah syubhat dan syahwat.
Jadi kita masuk kepada kekuatan dan kelemahan ceramah. Yang pertama iaitu kelebihan isi kandungan ceramah ini adalah yang mana ia membahaskan dan mengajarkan tentang sifat wahdaniyah Allah yang Maha Esa. Ini sudah menunjukkan kelebihan ceramah ini kerana membincangkan tentang perkara wajib kepada seluruh umat Islam, iaitu mengenal Allah, Tuhan sekalian alam. Pembelajaran ini juga secara tidak langsung akan melahirkan rasa cinta, takut, kasih dan redha hambanya kepada Tuhan yang menciptakannya. Kita juga sebagai hamba akan dapat lebih mengenali tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Perkara seperti ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memantapkan lagi iman dan takwa seseorang. Ceramah ini juga menyedarkan seseorang manusia itu bahawa betapa lemahnya ciptaan yang bernama makhluk, serta menyedarkan makhluk memerlukan Tuhan untuk semua perkara kerana perbuatan, pergerakan dan semua perkara makhluk adalah perbuatan Allah semata-mata. Antara kelebihan ceramah ini juga adalah penerangan yang senang difahami oleh orang-orang awam yang mana tidak memeningkan orang yang mukallaf untuk memahaminya. Kerana perbahasan seperti itu jika tidak difahami dengan baik akan menyebabkan fahaman akidahnya sedikit menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Contohnya fahaman Jabariyah dan Qadariyah. Ceramah ini juga bukan hanya mempelajari tentang sifat Allah semata-mata, malahan juga disebut juga perkara fiqh dan syarak yang berkaitan. Sedikit kelemahan ceramah ini mengikut pandangan saya, yang mana sebenarnya tidaklah begitu ketara adalah daripada segi lenggok bahasa yang digunakan, iaitu logat. Ini kerana kemungkinan sesetengah ahli jemaah tidak dapat apa yang ingin disampaikan oleh penceramah. Tetapi perkara ini bukanlah masalah yang ketara, kerana ini bukanlah dari masalah ilmu yang dibincangkan. Akhir sekali, daripada segi kesimpulan, iman merupakan satu persoalan yang sangat penting di dalam kehidupan setiap insan. Ianya mencakupi seluruh kegiatan manusia dan menjadi faktor penentu bagi kejayaan seseorang, sama ada mereka itu akan masuk syurga atau neraka yang menjadi tempat kembalinya seseorang itu. Jika kita lihat kehidupan umat Islam pada hari ini, kita dapati bahawa kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilaksanakan dengan sempurna. Perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya iman seseorang itu terus berlaku tanpa mengira dosa yang akan ditanggungnya. Ini adalah kerana jahilnya seseorang itu akan hakikat iman, tuntutan dan implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari seorang mukmin. Iman seseorang boleh dilihat dari orang-orang mukmin kerana ini adalah perkara mutlak yang wajib ada pada setiap orang Muslim, dan tanpa iman semuanya akan menjadi kosong dan hidupnya tidak bermakna. Seseorang mukmin akan melahirkan ketakwaan dalam dirinya, dan untuk menjadi orang mukmin ini kita haruslah mendalaminya melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih.